Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi. Dalam bab 1.2.3 ini, kita akan membincangkan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh tiga sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Untuk masalah asas ekonomi yang pertama, iaitu apa yang hendak dikeluarkan, sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikannya melalui mekanisme pasaran, iaitu kuasa permintaan pengguna dan kuasa penawaran firma di pasaran. Sistem ekonomi perancangan pusat pula menyelesaikan masalah asas apa yang hendak dikeluarkan melalui badan perancangan pusat ataupun kerajaan. Untuk sistem ekonomi campuran, apa yang hendak dikeluarkan diselesaikan melalui mekanisme pasaran untuk barang ekonomi dan barang awam akan diselesaikan oleh kerajaan. Untuk masalah asas ekonomi yang kedua, iaitu berapa yang hendak dikeluarkan, sistem ekonomi pasaran bebas akan menyelesaikannya melalui mekanisme pasaran atau kuasa pasaran, iaitu jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Sistem ekonomi perancangan pusat akan menyelesaikan masalah berapa yang hendak dikeluarkan melalui badan perancangan pusat atau kerajaan. Manakala untuk sistem ekonomi campuran, berapa yang hendak dikeluarkan akan diselesaikan melalui mekanisme pasaran untuk barang ekonomi dan barang awam akan diselesaikan oleh kerajaan mengikut keperluan rakyat. Masalah asas ekonomi yang ketiga ialah bagaimana hendak dikeluarkan. Sistem ekonomi pasaran bebas akan memilih cara pengeluaran yang paling cekap atau cara yang dapat meminimumkan kos pengeluaran. Sistem ekonomi perancangan pusat diselesaikan oleh kerajaan. Sistem ekonomi campuran pula, untuk barang ekonomi, firma akan memilih cara yang memaksimumkan untung. Manakala untuk barang awam, kerajaan akan memilih cara yang dapat memaksimumkan kebajikan rakyat. Masalah asas ekonomi yang terakhir ialah untuk siapa dikeluarkan. Sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan masalah untuk siapa dikeluarkan melalui corak agihan pendapatan wang atau kuasa beli individu. Golongan yang berpendapatan tinggi mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi dan akan memperolehi lebih banyak barang berbanding dengan golongan berpendapatan rendah. Sistem ekonomi perancangan pusat akan diselesaikan oleh kerajaan. Kerajaan akan memastikan barangan diagihkan secara adil, saksama dan sama rata untuk setiap individu dalam masyarakat. Untuk sistem ekonomi campuran, barang ekonomi akan ditentukan melalui corak agihan pendapatan wang. Manakala untuk barang awam, kerajaan akan menyediakan barangan untuk semua rakyat. Sekarang kita cuba menjawab soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi. Soalan pertama, bagaimanakah kerajaan campur tangan bagi menyelesaikan masalah apa yang hendak dikeluarkan dalam sistem ekonomi campuran? Kita telah belajar bahawa apa yang hendak dikeluarkan berkaitan dengan jenis barang. Jadi jawapan A, B dan D adalah salah. Jawapan yang sebenar ialah C, iaitu kerajaan mengeluarkan barangan awam. Untuk soalan kedua ini, kita diminta untuk memadankan masalah asas ekonomi dengan sistem ekonomi yang diberikan.
Jawapan A adalah salah kerana perkataan corak agihan pendapatan untuk perancangan pusat. Jawapan B juga salah kerana perkataan badan perancangan pusat untuk pasaran bebas dan permintaan masyarakat untuk perancangan pusat. Jawapan C juga salah kerana perkataan kebajikan untuk pasaran bebas dan perkataan memaksimumkan keuntungan untuk perancangan pusat. Jadi jawapan yang betul ialah masalah asas ekonomi untuk siapa dikeluarkan, pasaran bebas untuk golongan yang mampu membeli dan perancangan pusat untuk semua rakyat. Soalan 3. Pilih padanan yang benar dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi untuk siapa dikeluarkan bagi dua sistem ekonomi di bawah, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat. Jawapan A salah kerana badan perancangan pusat untuk sistem ekonomi pasaran bebas dan perkataan kuasa beli untuk sistem ekonomi perancangan pusat. Jawapan C salah kerana perkataan kerajaan untuk sistem ekonomi pasaran bebas. Manakala jawapan D juga salah kerana perkataan mekanisme pasaran untuk sistem ekonomi perancangan pusat. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah B, iaitu mengikut corak agihan pendapatan untuk sistem ekonomi pasaran bebas dan ditentukan oleh Badan Perancangan Pusat untuk sistem ekonomi perancangan pusat. Soalan 4. Pilih pasangan yang benar tentang cara penyelesaian masalah asas ekonomi oleh dua buah negara di bawah. Diberi negara Malaysia dan Amerika Syarikat. Kita telah belajar bahawa Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran, manakala Amerika Syarikat mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas. Jawapan A adalah salah kerana Malaysia hanya diberi kerajaan sahaja. Sepatutnya ada kerajaan dan kuasa pasaran. Jawapan C salah kerana hanya diberi memaksimumkan keuntungan. Amerika Syarikat salah kerana perkataan kebajikan. Jawapan D salah kerana Malaysia hanya ada corak agihan pendapatan penduduk dan Amerika Syarikat salah kerana perkataan semua golongan rakyat. Jawapan yang sebenar ialah B, iaitu masalah asas ekonomi berapa yang hendak dikeluarkan Malaysia ditentukan oleh mekanisme pasaran dan campur tangan kerajaan, manakala Amerika Syarikat ditentukan oleh mekanisme pasaran. Soalan 5 ini berkaitan dengan soalan kertas 2. Perbualan di bawah berkaitan dengan sistem ekonomi yang diamalkan oleh dua buah negara. Perbualan dimulakan oleh Meng. Hai Chong, apa khabar? Sudah 3 tahun awak pindah ke negara baharu. Macam mana dengan bisnes awak di sana? Dengar khabar, rakyat di negara awak bukan sahaja bebas mengumpul kekayaan sendiri, malah semua kemudahan awam lain pun disediakan oleh kerajaan. Betulkah? Chong menjawab, kabar baik Meng, saya dengar kerajaan negara awak pun sangat baik. Semua barang keperluan rakyat disediakan dengan mencukupi. Inilah kelebihan semua sumber dimiliki oleh kerajaan. Jadi kita perhatikan di situ perkataan bebas mengumpul kekayaan sendiri dan kemudahan awam disediakan oleh kerajaan. Jadi negara Chong mengamalkan sistem ekonomi campuran. Untuk negara Meng, perkataan semua sumber dimiliki oleh kerajaan. Jadi negara Meng mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat. Ceraian pertama soalannya ialah apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara Chong dan Meng? Markahnya ialah 2 markah. Jadi kita boleh jawab negara Chong sistem ekonomi campuran 1 markah,
Negara Meng, sistem ekonomi perancangan pusat, 1 markah. Ceraian kedua soalannya ialah nyatakan 2 peranan kerajaan dalam sistem ekonomi negara Chong. Markah diberi ialah 2 markah. Tetapi di sini cikgu memberi 4 jawapan ya. Okey, yang pertama, kerajaan akan membekalkan barang awam yang mempunyai nilai sosial yang tinggi tetapi keuntungan yang rendah, 1 markah. Kerajaan melalui sistem cukai dan subsidi akan cuba merapatkan jurang pendapatan antara golongan kaya dengan golongan miskin, 1 markah. Kerajaan mengurangkan kesan eksternaliti yang negatif, 1 markah. Kerajaan mengawal harga barang dan perkhidmatan, 1 markah. Jadi awak boleh pilih 2 poin sahaja untuk mendapatkan 2 markah. Ceraian ketiga, soalannya ialah bagaimanakah masalah asas ekonomi, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan diselesaikan oleh kedua-dua sistem ekonomi dalam ceraian pertama. Markah diberi ialah 4 markah. Jadi kita boleh dapat 2 markah untuk bagaimana hendak dikeluarkan dan 2 markah lagi untuk siapa dikeluarkan. Kita lihat yang pertama dahulu iaitu bagaimana hendak dikeluarkan. Jawapannya, untuk negara Chong ditetapkan oleh pihak swasta untuk memaksimumkan keuntungan bagi barang ekonomi, 1 markah. Ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat bagi barang awam, 1 markah. Negara Meng ditentukan oleh kerajaan, 1 markah. Memilih kaedah berintensifkan buruh untuk menjaga kebajikan masyarakat, 1 markah. Jadi markah di sini maksimum adalah 2 markah sahaja. Jawapan untuk soalan untuk siapa dikeluarkan, kita boleh tulis negara Chong ditentukan oleh corak agihan pendapatan bagi barang ekonomi, 1 markah. Kerajaan mengagihkan barang awam untuk memenuhi keperluan asas rakyat, 1 markah. Negara Meng diagihkan kepada semua individu dalam masyarakat tanpa mengambil kira tingkat pendapatan, 1 markah. Kerajaan menggunakan sistem catuan, 1 markah. Jadi di sini kita boleh dapat maksimum 2 markah. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.